Assalamualaikum. So, hari ini kita live. Sebentar lagi, dalam masa beberapa minit lagi, kita akan live dan bersama-sama dengan anda semua dalam masa 30 saat. So, I hope everybody dekat luar sana staying safe. I hope everybody is really following kita punya curfew, stay at home. I really hope that everybody bersama dengan keluarga and things are looking good for all of you, insyaAllah. Kami doakan bersama-sama rakyat Malaysia semua, everybody together kita hadap COVID-19 dan kita perangi COVID-19 dan kita atasi segala cabaran yang kita hadapi dalam waktu COVID-19, InsyaAllah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Sterling. Hari ini bersama dengan anda. InsyaAllah kami akan kupas beberapa topik, ya, yang di mana topik-topik ini insyaAllah akan membantu anda dalam waktu cabaran ini. Kalau anda dalam bisnes, membantu anda untuk perbaiki bisnes anda. Untuk anda walaupun menghadapi cabaran tetapi still boleh maintain sedikit sebanyak cash flow anda supaya anda masih boleh bergerak dan menghadapi waktu yang mencabar ini sehingga ke akhir waktu lockdown COVID-19 ini, insyaAllah. So, di luar sana, rakyat Malaysia, I just want to say how bangga saya. Ya, di seluruh dunia, mana-mana saya pernah pergi, Malaysia is the best. Dan dalam waktu mencabar ini, rakyat Malaysia telah come together dan bersama-sama menghadapi. Kita punya frontliner, saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor, nurses, polis, askar, kepada mereka di Giant, di kedai-kedai runcit. Terima kasih kepada anda semua. You are doing a fantastic job. Yang lain-lain semua kita ni, we are doing a fantastic job dekat rumah, staying at home. Thank you very much, rakyat Malaysia. So, apa yang berlaku? 2 bulan lepas kita tak pernah terbayang, tak pernah terfikir kita boleh ada tiba-tiba dalam waktu yang mencabar seperti ini. Pada masa itu, business was running smooth. Masa tu saya ingat, saya sendiri, I had so many contract training, hari-hari back-to-back training. Tiba-tiba, all of a sudden, COVID-19. Mula-mula kita ingat China aja. Tiba-tiba start negara-negara lain. All of a sudden, di Malaysia. Malaysia sendiri pun bermula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. It was so, masa tu macam kita tak sedar apa yang benda yang berlaku ni. Kita tak faham apa yang sedang berlaku ni. And kita tak takut pun pada masa tu. Tapi alhamdulillah kerajaan kita, mereka they were so good because mereka perasan. And they started to take action. Walaupun kita rakyat Malaysia, kita macam, apa ni? Tak boleh jalan, tak boleh keluar, kena tutup perniagaan. Gila ke apa? Tapi reality is, mereka bukan gila. They did the right thing. Mereka telah flatten the curve berbanding dengan Itali, berbanding dengan US, berbanding dengan Spanyola. Malaysia, we did so well. Kalau anda berada di rumah, saya nak anda angkat jari macam ni. Dengan diri sendiri tak apa. Just katakan, wah, Malaysia best. So, kawan-kawan, bagaimana dengan perniagaan anda? Telan air liur sekejap. Sebab saya tahu perniagaan saya sangat-sangat terjejas pada mulanya. Bagaimana dengan perniagaan anda? Kalau anda sememangnya bukan bisnes online, sudah pasti anda tiba-tiba stuck, tiba-tiba tak tahu apa nak buat, tiba-tiba perniagaan kena tutup, staff semua kena suruh balik rumah. Masa tu saya ingat ada setengah company call saya, macam mana nak buat? And we started to work out certain strategy. Kita start berfikir macam mana caranya nak buat. Pada mulanya diorang kata, okay, cut cost. Well, staff pun duduk kat rumah. Ramai yang tanya saya, adakah patut saya lepaskan semua staff saya? Adakah patut saya tutup perniagaan saya? Jawapan saya ialah, waktu mencabar ini adalah proses filter. Di mana syarikat-syarikat yang strong, yang gagah,
mereka akan berterusan. Mereka tidak akan melepaskan staff-staff mereka. Mereka akan make sure that walaupun dalam cabaran, mereka akan buat apa saja untuk pastikan that kita survive. So number one, sebagai penyaga, number one basic rule is dalam waktu darurat ni kita kena survive. Kawan-kawan, of course kita bukan saja nak survive. Takkan nak survive je. Banyak peluang sebenarnya. Tapi secara realistik, secara basic, apabila kita survive waktu PKP ni, apabila keluar pada hujungnya, sewaktu dibuka balik, sewaktu kedai boleh buka, sewaktu perniagaan boleh buka, pada masa itu, syarikat-syarikat yang masih wujud, syarikat-syarikat yang telah gagah, syarikat-syarikat yang mempunyai staff-staff mereka tetap bersama dengan mereka. Mereka tak lepaskan. Yang masih ada talent dengan mereka, mereka boleh cepat bangkit semula. Pada ketika itu, syarikat yang paling cepat bangkit, itu adalah syarikat yang akan dominasi market pada ketika itu. Sebab ramai banyak peniaga yang akan stuck, yang akan lambat untuk bangkit balik semula, yang untuk buka pintu mereka. Dan apabila ini menjadi, anda ada satu peluang untuk take over market share yang banyak. So kawan-kawan, yang pertama survive, yang kedua get ready diri anda, get ready perniagaan anda, get ready staff-staff anda. Make sure semua bersedia. Bersedia untuk apa? Bersedia untuk waktu nak buka balik semula. Pada ketika itu, kita nak buka balik dengan cara yang luar biasa. Nak make sure that kita boleh masuk ke semua pelusuk industri kita. Dan make sure dalam industri kita, kita naik menjadi satu dominant force. So kawan-kawan, itu selepas nanti buka balik semula. Tapi sekarang ni macam mana? Aduh, mencabar sungguh lah. Hey, nak bayar gaji staf bulan depan pun tak tahu. Adakah anda menghadapi cabaran seperti ini? Kawan-kawan, saya sangat faham. Apabila pintu kedai tutup, apabila pintu perniagaan tutup, apabila kita dah tak boleh nak berjumpa dengan customer, all of a sudden, sale tak ada. Bila sale tak ada, cash flow tak ada. Bila cash flow tak ada, saving tak ada. Semakin menurun saving kita. Bila saving tak ada, macam mana nak bayar staff punya gaji? Kawan-kawan, kita sangat very lucky. Sebenarnya sekarang ni banyak bantuan. So tolong keep up to date dengan bantuan-bantuan kerajaan yang di mana boleh memberi faedah kepada anda, yang boleh membantu anda dan staff-staff anda. Yang kedua, sekarang ni bank-bank mereka semua very good untuk membantu. Mereka offering kepada peniaga-peniaga business loan yang dia punya interest ataupun dia punya faedah, tolong gunakan Islamic banking ya. So dia punya profit margin yang diorang ambil sangat-sangat rendah. Boleh ambil sampai 75,000 setengah bank. Bank-bank lain saya tak tahu. Tapi BSN is doing a good job. Heads off to BSN. Sila hubungi mereka. Dan kalau you ada business loan, you ada credit card, tolong refinance balik bawah satu structure yang di mana you punya bank profit tu adalah sangat rendah kawan-kawan. So yang pertama ialah consolidate dulu anda punya loan, anda punya hutang. Supaya apa? Supaya hutang anda dalam waktu mencabar ini tidak meningkat. Orang kata ekonomi tahun 2020 ni agak mencabar. Sekarang itu masa baru start 2020. Sekarang kita yakin bahawa pasti mencabar. You know, so many challenges. Kalau kita tengok berita hari-hari, petrol harga turun, supply chain rosak. But at the end of the day, dalam waktu mencabar ini, kita sebagai penyaga, adakah kita pandang kepada cabaran? Adakah kita pandang sebagai problem, sebagai masalah? Tolong jangan pandang sebagai masalah. Kalau anda pandang sebagai masalah, masaklah.
kawan-kawan, Anda kena ambil sebagai satu cabaran. Letak tangan Anda dalam posisi seperti seorang warrior, pahlawan perniagaan. Bila cabaran datang, jangan menangis, jangan sedih. Letak tangan macam ni. Gunakan sebagai satu perisai dan perisaikan diri Anda daripada cabaran-cabaran di luar sana, kawan-kawan. Cari solution. Fikir macam mana caranya nak buat. Jangan fikir alamat, tak boleh buat. So, kawan-kawan, apa lagi solution yang kita nak buat? Selain daripada itu, banyak peniaga-peniaga yang telah hubungi saya. Ramai di antara mereka minta nasihat daripada saya. So, sekarang saya telah lanjutkan saya punya sesi-sesi online coaching, di mana kalau anda seorang peniaga ataupun anda seorang salesperson untuk syarikat anda dan anda nak bantu syarikat anda, maka anda boleh hubungi saya dan kita boleh workout, saya boleh bagi nasihat, kita boleh discussion, kita boleh brainstorm, kita boleh come up with action plan untuk anda. Bagaimana sekarang ni dalam waktu mencabar ini, anda ambil cabaran ini sebagai satu peluang yang hebat, yang luar biasa. Kawan-kawan, sebenarnya tiap-tiap cabaran adalah peluang. Dalam Al-Quran pun bagi tahu, dalam sesuatu masalah ada, dalam kesusahan ada kesenangan. So kawan-kawan, dalam kesusahan ini, anda tolong lihat apakah kesenangan yang ada pada anda. Tolong banyak bersyukur. Yang pertama, kalau anda di rumah, tolong bersyukur bahawa anda tidak terperap di hospital, di tempat-tempat kuarantin seperti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain. Allahu Akbar. Mari kita doakan bahawa Allah menyembuhkan mereka, bahawa Allah SWT selamatkan mereka, bahawa Allah SWT jauhi kita daripada COVID-19 ini. Dan kalau sudah terkena, jangan takut, jangan risau kawan-kawan. Kalau sudah pun terkena COVID-19 dalam diri anda, lawan habis-habisan. Kerana COVID-19 ni, dia adalah sesuatu virus yang di dalam diri anda dikatakan kalau anda cuma baring, anda cuma terima yang anda nak habis nyawa anda, then dia akan gagah. Tetapi kalau anda lawan, kalau anda berdiri walaupun rasa nak muntah, kalau anda teruskan dengan pernafasan, dia akan berlawan. Dan dia selepas 2 minggu, insyaAllah anda akan pulih seperti sedia kala. Dan kawan-kawan, pada waktu ini, kalau anda dalam cabaran ini, kalau anda terkena, I want you to make sure yang, just buat solat taubat. Kenapa? Kerana kawan-kawan, orang yang terkena wabak dan mereka terima bahawa ini adalah satu ujian daripada Allah SWT, walaupun mereka meninggal, Allah SWT janjikan bahawa mereka meninggal sebagai syahid. Allahu Akbar. Syahid. Betapa hebatnya dapat syahid. Kita, of course, kita nak mati yang terbaik. Tetapi yang terbaik di antaranya adalah mati syahid, di mana tak payah masuk kubur, terus menjadi burung di syurga dan menunggukan saat di mana anda boleh berubah menjadi seorang manusia di syurga pada ketika orang lain semua masuk ke syurga. Anda antara orang-orang pertama yang masuk ke syurga. Tak perlu duduk dekat dalam kubur, tak perlu dibangkitkan di padang mahsyar, tidak perlu untuk anda dihisap, tak perlu untuk merentas titi sirat, tak perlu untuk menunggu di hadapan syurga untuk dapat kelulusan untuk masuk kawan-kawan. Anda terus syahid, terus masuk syurga sebagai burung warna hijau dan berterbangan di dalam syurga menunggu hari di mana semua orang dibangkitkan. So kawan-kawan, mari kita cerita tentang perniagaan. Apakah option kita? Walaupun 90% daripada perniagaan-perniagaan yang bukan keperluan harian, semuanya ditutup pintu. Tetapi walaupun pintu tertutup, pasti akan ada 10 pintu yang terbuka. Kawan-kawan, sekarang ni a lot of people are making a lot of money. Many businesses dalam cabaran COVID-19, dalam waktu lockdown ni, many businesses yang are thriving,
yang are growing, yang melihat growth yang luar biasa. Mereka melihat peningkatan perniagaan mereka jauh lebih daripada sebelum COVID-19. So kawan-kawan, bagaimana kita juga nak macam mereka? Institusi Koperasi Malaysia adalah satu platform yang mereka sangat-sangat ambil kisah tentang kita. Institut Koperasi Malaysia ada satu platform yang sekarang ni mereka bertungkus lumus untuk membantu kita. Institut Koperasi Malaysia. Kawan-kawan, mari kita berdekat dengan mereka, terima nasihat mereka, work together dengan mereka. Sebab ada banyak peluang sebenarnya. Dan peluang yang obvious, yang semua orang nampak, yang anda sendiri pun nampak, is untuk membuat jualan online. Kenapa? Sebab bila orang pergi daripada offline, mereka dah stuck kat rumah, dia tak ada option melainkan, ini je lah satu-satunya kawan aku, ini je lah pintu ke dunia luar, ini je lah yang boleh membantu aku hidup biasa, ini je lah boleh bantu aku untuk berjumpa dengan rakan-rakan, kawan-kawan, saudara mara. Kawan-kawan, ini adalah pintu perniagaan anda. Dulu sebelum COVID-19, saya selalu cakap ke orang, pada tahun 2020, 60% daripada perniagaan akan berada online. Apa maksudnya? Maksudnya kalau anda pergi online, anda akan dapat 60% jualan anda daripada online. Jika anda tidak pergi online, kalau anda tak pergi online, you punya sale akan start menurun. Akan start berkurangan. Kenapa? Sebab orang-orang online semakin mengambil market share. Kenapa? Kerana Malaysia semakin kuat, semakin biasa. Sekarang makcik-makcik kat kampung pun dah pergi online beli tudung. Hello. Makcik-makcik kat kampung pun beli groceries online. Hari tu saya balik Kelantan. Oh, by the way, maaf ya saya tak kenalkan diri. Bagi mereka di luar sana yang tak kenal dengan saya, you boleh check out saya punya Instagram, Sterling Omar, STIRLINGOMAR, ataupun FB Omar Sterling, ataupun you boleh pergi website saya kalau you nak bersama dengan saya untuk personal exclusive coaching untuk bantu perniagaan anda. You boleh pergi ke omarsterling.com, www.omarstirling.com. So kawan-kawan, dalam waktu yang mencabar ini, apa yang perlu kita lakukan? Make sure, ingat, sebelum COVID-19 saya dah cakap dah, 60% daripada bisnes akan online. Sekarang, waktu COVID-19 saya cakap 90%. Bukan 60%, 90% daripada perniagaan adalah online. Kalau anda tak pergi online, anda akan left behind. Kawan-kawan, saya tahu ada di antara kamu yang sudah online, yang sudah meningkat jualan anda. Tahniah kepada anda. Bagi tepukan kecil untuk diri anda. Ada di antara kamu yang sekarang terkejut. Alamak, aku kena pergi online. Bagus, anda sedar diri. Ada di antara kamu yang tahu macam mana nak buat. Macam mana nak linkkan IG dengan FB, macam mana nak create YouTube videos, macam mana you nak buat landing page, macam mana you nak buat FB ads, macam mana you nak buat all you punya ads, macam mana you nak go viral. Ada di antara kamu yang masih blur. Tak tahu apa nak buat. Kawan-kawan, saya faham. Saya faham. Bukan senang sebenarnya nak tukar business model. Bertahun-tahun kita duk buat macam tu. Tiba-tiba suruh kita ni, bukan suruh lah, tapi terpaksa lah nak buat macam mana. Kita terpaksa ubah business model kita. Dan of course cabaran tim kita, staff kita, balik rumah kita pun
as a leader, kita tak ada direction. Kita tak tahu nak abang kat dia suruh buat apa. Tolong buat kerja. Kerja apa, bos? Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. So, yang pertama, a lot of companies yang saya jumpa, yang bersembang dengan saya, mereka menghadapi masalah bos blur. Bos tak tahu apa nak buat. Kalau leader blur, staff pun blur. Confirm. Tapi staff nak gaji. Bos, saya nak gaji. Bos kata, kau buat kerja apa kau nak gaji? Dia jawab, bos, kau bagi kerja apa kau nak buat? So, you see, dalam waktu mencabar ni, kita kena ambil responsibility as a boss, as a leader. Apa-apa yang berlaku, kita kena percaya bahawa ia adalah salah saya, salah aku. Kalau kita tak tahu apa nak bagi tahu kepada staff kita, apa kerja nak bagi pada mereka, apa kita nak discuss dengan mereka, maka kita kena start berubah cara fikir kita, berubah cara kita. Kenapa? Kerana topik saya, one of my topics yang I selalu talk about. Kalau you tengok dekat belakang saya, I start first. Saya mula dulu. Kalau saya tak mula, staff takkan mula. Kalau saya tak mula, tim takkan mula. Tapi kalau saya mula dulu, mereka akan ikut. I start first. Surely others will follow. Ini adalah mindset yang kita kena ada. Tiap pagi bangun fikir, macam mana aku nak take action, macam mana aku nak buat sesuatu untuk make sure hari ni saya dapat untuk meningkatkan perniagaan saya. Untuk make sure hari ni saya dapat bagi guidance kepada staff saya. Untuk make sure hari ni kami semua ni ada sesuatu nak meningkatkan perniagaan kita. Yang kedua, apabila anda start going online, bila you dah start, bila anda menghadapi cabaran, tolong dapatkan bantuan di institusi koperasi Malaysia. Of course, kalau you hubungi mereka, mereka akan kenalkan anda ataupun they can forward you kepada orang-orang yang boleh membantu. You see, kawan-kawan, kadang-kadang kita tak boleh buat semua sendiri. Apa yang kita tahu, kita tahu. Apa yang kita tak tahu, memang kita tak tahu. Nak buat macam mana? So, bila tak tahu, tanya orang yang tahu. Bila tak tahu, cari mentor. Cari seseorang yang dah lalui proses yang kita nak lalui. Yang boleh guide kita, yang boleh coach kita. Kalau anda kenal orang yang seperti itu, I highly recommend you hubungi dia. Kalau anda tak kenal, tolong call IKM, Institusi Koperasi Malaysia. Tanya mereka. Mereka akan linkkan anda dengan orang-orang daripada e-usahawan MDEC. Mereka ada 80 lebih amazing trainers yang boleh bantu anda. You see, kawan-kawan. Dan kalau anda nak Omar Sterling yang buat pun boleh. Kenapa tidak? Boleh hubungi saya, omarsterling.com. So, kawan-kawan, I start first. Make sure anda mula. Kalau tak mula lagi, mula hari ni. Ini bukan cuti. Hello. Ramai sangat yang duk bercuti. Dia ingat tak apalah, lepas buka PKP ni bolehlah start balik semula. Hello, kalau anda tak start sekarang, buka PKP, your competitor yang dah start sekarang, dia akan sapu semua you punya business. Ingat apa? Duduk kat rumah, diam, relax. Nanti buka PKP, business sama balik. Tak ada. Orang semua sekarang bertungkus lumus untuk tangkap market share. Kerana apa? Kerana online, FB, IG, YouTube. Sekarang ni orang semua hari-hari daripada penggunaan 2 jam naik kepada 12 jam. Gila. 12 jam penggunaan sekarang ni. Maknanya apa? Maknanya mata, bola mata, eyeball mereka duk mengadap ni. Eyeball mereka duk tengok orang lain punya marketing. Duk tengok orang lain punya iklan. Duk tengok orang lain punya kehebatan. Kompetitor anda ready nak sapu kau punya bisnes. Kalau kita tak start first sekarang, bisnes kita akan disapu. Tapi kawan-kawan, pada masa yang sama, sekarang adalah masa untuk kita bergerak. Kumpulkan tim anda, askar anda, staff anda. Make sure everybody ada tugas. Hari-hari buat posting.
Hari-hari get out there. Be different. Gunakan style yellow frog. Apa maksudnya yellow frog? Yellow frog ni, kalau I nak cerita dengan you lah, my sifu dekat, by the way, I'm a master trainer dekat Lawrence Walter Seminars. My sifu, dia telah pergi ziarah seorang Tan Sri pada suatu hari, masuk dalam office dia tengok atas meja, ada banyak-banyak kata semua warna hijau. Terkejut dia, hoyo! Lepas tu tengok, oh tak real rupanya. Lepas tu dekat tengah-tengah kata-kata warna hijau tu ada satu kata warna kuning. Sifu saya, Datuk Dr. Lawrence Walter. Dia tanya Tan Sri, kenapa ada kata warna kuning kat tengah-tengah tu? Tan Sri jawab, itulah soalan yang sama yang keluar daripada semua orang punya mulut yang masuk ke dalam office saya. Dan apabila saya bagi tahu anda jawapannya, ini adalah rahsia yang paling besar dalam sales, dalam marketing, dalam bisnes, dalam branding. Apakah rahsianya? Rahsianya ialah, tengok, kau pun perasan yang kuning aja. Kalau kau jadi yang hijau, orang takkan perasan kau. Bila orang duk online, orang duk scroll. Kalau kau kata hijau, aku takkan berhenti. Sebab tak ada perbezaan, tak ada kehebatan, tak ada keluar biasaan. Tetapi kalau kau adalah kata kuning, wow, pasti kita akan perasan. Kata hijau, pop, kata kuning. Alamak, lain macam kata kuning ni. Jika anda adalah kata kuning, anda akan mula diperasani oleh orang-orang, oleh customer, oleh market. Mereka akan start nampak anda. Kawan-kawan, jadilah kata kuning. Dan apabila anda dalam masa COVID ni, dalam masa kat rumah ni, tolong gunakan WhatsApp, boleh video call dengan 4 orang. Tolong meeting dengan staff anda hari-hari. Bincang dengan mereka. You akan terkejut. Maybe you ingat staff you adalah untuk ikan. Tidak. As a leader, you kena gunakan super team leadership. Apakah maksud super team leadership? As a leader, dengar, tanya soalan pada mereka, dengar feedback mereka, tambah perisa, kemudian buat action plan. That is what you need to do. Every day you akan dapati bahawa, wah, idea staff aku lagi hebat aku. Dan ini mengikut Bill Gates punya nasihat. Bill Gates cakap apa? Jika anda nak jadi sebahagian daripada saya punya management team, anda ada satu kriteria. Apakah kriterianya? Anda mestilah lebih pintar, lebih bijak, lebih hebat daripada saya. Kenapa kawan-kawan? Sebab kalau staff kita lagi hebat, lagi bijak daripada kita, dia boleh ajar kita untuk bawa bisnes kita. Dia boleh come up dengan action, boleh come up dengan cara. Ada di antara kita yang ego, yang berlagak, sombong dengan staff kita. Kita tak perasan pun kehebatan mereka. Kawan-kawan, tolong bagi peluang. Mereka duduk kat front line, mereka hari-hari jumpa klien, mereka lebih tahu. Tapi tak payahlah you cakap dengan dia, aku nak belajar dengan kau. Tidak. Style lah. Okay, guys. Tolong bagi idea sikit. Apa kita nak buat? Bila mereka semua bagi idea, kau tambah perisa sikit, kau punya idea tadi bagus. Wah. Saya rasa kita juga sambil buat tu, kita kena tambah sikit, buat macam ni. Dia tengok kau, wah, hebatnya bos aku. Dah lah bagi peluang, aku bagi satu idea. Lepas tu dia pula tambah kepada idea tu. Hebat betul bos aku. You see kawan-kawan, be a super team leader. Dan sekarang ni fokus untuk apa? Untuk branding anda. Kalau bisnes anda terlibat dengan barang harian, dengan keperluan, maka you boleh start promoting, you boleh start sending, you boleh start selling. Of course. Kalau anda adalah buncit, kalau anda adalah petani, maka start working with mana-mana supply chain. Saya dengar hari tu sedih sangat. Petani terpaksa buang sayur-sayur mereka. Padahal dekat bandar, orang tak cukup makanan. Hello.
tolong get in touch. Sekarang online. Get in touch dengan orang yang boleh jadi supply chain. Yang boleh buat delivery. Yang boleh datang angkat barang anda. Sekarang ada macam-macam. So many. Talk to Institute Koperasi Malaysia. Ada banyak benda yang mereka sedang buat untuk make sure supply chain gerak. Kawan-kawan, selain daripada tu, I also want to make sure that you all, kalau bukan barang keperluan, bukan barang harian, sekarang bukan masa untuk relax, sekarang adalah masa untuk anda get in touch dengan semua klien-klien anda. Sekarang adalah masa untuk buat marketing, untuk anda get ready. Kalau lagi nak tahu cara dia punya step, saya ada 5 step bagaimana anda nak viralkan diri anda, perniagaan anda, video-video anda, posting anda. Saya ada juga lagi 5 step bagaimana anda nak make sure you go mega marketing, closing besar-besaran. Hari tu saya deal dengan satu hotel. Mereka kata sekarang ni tak boleh nak buka hotel. So apa buat? Saya bagi idea kepada mereka. Sekarang ni tak payah jual bilik. Sekarang you jual apa? Jual membership. Macam mana nak suruh orang bayar? Ada cara di mana orang pasti akan excited nak bayar. Another guy, insurance agent call saya. Dia kata, bos, macam mana ni? Tak boleh nak buat appointment. Tak boleh nak jual insurance. Saya bagi satu idea. Terus meletup online. Buat sale melalui WhatsApp. Orang bank in terus. Dia terus buat submission. Kalau anda nak tahu rahsia-rahsia www.omarsterling.com. Tolong register di situ. Saya akan bantu anda. Saya juga ada team of people yang memang sangat-sangat bijak dalam setting up you punya online marketing, business migration daripada offline kepada online. Kami boleh bantu. Dan make sure anda talk to Institute Koperasi Malaysia. They are really focused on helping you guys. Waktu saya sampai 10.30. Bagi mereka yang tak boleh nak lanjut bersama kami, sekarang sudah 10.31. Terima kasih banyak-banyak untuk masa anda. Jumpa lagi di masa akan datang. Bagi mereka yang boleh teruskan bersama dengan saya, mari kita teruskan. Saya pun tadi duk sembang, and I wanted to talk to you about many topics. Tapi kita akan ada satu lagi sesi. Boleh check dengan Institut Koperasi Malaysia bila sesi seterusnya. Dan insyaAllah saya akan kupas lebih mendalam tentang Yellow Frog, tentang viral branding, tentang mega marketing dalam waktu darurat begini. Bagaimana anda boleh gerakkan perniagaan anda, gerakkan askar anda. Bagaimana anda boleh merapatkan diri dengan you punya pelanggan-pelanggan. Bagaimana nak buka luas lagi market untuk pelanggan baru. Kawan-kawan, bagi mereka yang nak teruskan bersama dengan saya, maybe saya akan ambil masa lagi 5 minit. Mari kita tengok apa yang punya komen. Yellow Frog, mata tangkap yang ada perbezaan, daripada Carl Akmal. Yes. Very good. Adli, be different. That is Blue Ocean Strategy. Yeah, you see, Blue Ocean Strategy all about kita nampak peluang yang luas. Jangan kita tutup mata. Buka mata kita. Sekarang ni bukan waktu mencabar semata-mata, tapi setiap cabaran mempunyai peluang. Yes, kata kuning, tonkan kelainan. Alright. Saya nak baca lagi. Siapa lagi? Rozia Muhammad, dia kata tangkap market share yang ada. Saya nak tambah, tolong juga tangkap market share yang tak ada. Bila online ni dia bukan macam kita offline. Offline kita buat penjualan kepada kampung kita, kalau kita kedai. Kalau kita supplier, kita buat penjualan kepada negeri kita. Kalau kita nationwide, kita buat penjualan kepada Malaysia. Tetapi bila online, kita ada 8 bilion pengguna di fingertips kita. Market kita sangat-sangat luas. Jadi bukan sahaja tangkap market yang ada, tangkap market yang belum kita pernah ada. Okay. Yes, bukan cuti. Mike Bala kata, ini bukan cuti. Ini masa untuk kita buat sesuatu yang luar biasa. Ya, siapa lagi? Mari kita tengok kawan-kawan kita. Wan Najib Hamdan Banahsan. Masya Allah. Sekarang masa untuk buat marketing. Yes. Sekarang masa untuk kita viral branding. Mega marketing. Dengan cara kata kuning.
5 steps for mega marketing. Boleh hubungi saya, omarsterling.com. Register di situ. Saya akan bagi 5 steps mega marketing, 5 steps untuk viral branding. Dan juga kita akan bagi rahsia untuk jadi yellow frog. Amran Abdul Syukur. Dia kata, thank you Omar Sterling. Hello, eja salah. Sterling. Omar Sterling tu, dia adalah seorang African ya. Kalau Rahim Sterling, adik saya daripada mak dan ayah yang berbeza. Dia pemain bola, mungkin anda kenal. Tapi saya eja Stirling, kawan-kawan. Kalau nak go to my IG ataupun FB, Sterling Omar, Stirling, tolong follow supaya dapat bersama-sama hari-hari. Tidur pun bersama. Saya tidur, handphone tak jauh dengan kepala. So kalau nak tidur dengan saya, bolehlah follow saya punya Instagram dan FB. Okay, Ahmad Hasanuddin Effendi. Dia kata, push your limit. Tahu pun. Ni mesti pernah datang saya punya seminar ni. Okay. Farisha Syukur, Digital Media Marketing and Brand Storytelling. Tuan Omar, yes, that is me. I suka banyak berita. Kalau anda dengan saya, hari-hari anda akan dengar macam-macam cerita, story daripada seluruh dunia. Online ada 8 bilion potential customer. Zaidan Abdul Hadi kata, jom! Okay, Amsiah padu. Wah, memang padu. Dia kata sekarang masa tukar bisnes ke online. Tapi jangan lupakan offline. Be ready untuk bila offline datang balik supaya sekarang ni anda menukar ya. Anda menambah. Kalau dulu offline, anda ada 40% daripada sale anda. Sekarang tambah lagi 60% melalui online. So, anda ada 100%. Okay. Mari kita tengok. Hendon SH Jaafar. Okay, today is a great day. Hari-hari kena masak. Masak jangan tak masak. Try lah benda yang baru. Dan buat penghantaran ya. Okay, Jiha Jumi. Sifu, hadiahkan satu rahsia viral branding. Saya ada 7 rahsia viral branding yang saya akan bagi kepada anda semua di sesi akan datang. Saya akan bagi satu. Kalau anda nak ke 7-7, tolong register sekarang di www.omarsterling.com. Nurauni Zalkifli, Sterling share tips yang berguna. Sama-sama Nurauni. Fiz Bakar, Scottish Clatter, Omar Sterling, Scotter. Hey, kau ni main-main lah. Okay. Zulfikar Muhammad Nasir, kena jadi orang putih ke nak jadi katak kuning? Tidak. Ada banyak orang hitam, ada banyak orang kuning, banyak orang coklat, semuanya katak kuning. Kenapa kawan-kawan? Kerana katak kuning bukan ada kaitan dengan muka anda, tinggi anda, cantik anda. Tidak. Kadang orang yang paling katak kuning, muka dia adalah muka kampung. Let me tell you a story, quick one. Kalau bagi mereka yang nak dengar. Dulu ada satu kampung orang asli. Kampung orang asli ni dia tak ada line. Dia pedalaman. Then one day TM dan letakkan satu line tower dekat situ, and all of a sudden and BSN pergi dekat kedai runcit dekat tengah-tengah hutan tu, dan diorang buat banking runcit tu, saya tak ingat apa nama. So mereka ada banking facility dan mereka ada line internet. Orang asli ni, dia ni duk fikir apa nak buat kan. Lepas tu all of a sudden dia tengok dia dapat phone baru. Orang datang daripada bandar bawa phone, dia kirim. Bila dia dapat phone, dia start belajar main YouTube. Bila dia main YouTube, dia tengok satu orang ni buat satu video. Video tu kata, sekarang anda boleh buat you punya perniagaan daripada rumah. Senang je. Apa yang you perlukan adalah produk. Itu je. Lepas tu you pergi dekat YouTube, pergi dekat FB, pergi dekat IG, bagi tahu orang dekat situ 8 bilion manusia. Inilah produk saya. Dia kata dia tak ada produk. So apa dia buat? Dia pergi dan dia tarik keluar root. Tahu root? Root macam tongkat ali, macam root herba-herba daripada dalam hutan. So dia dapatkan barang-barang daripada hutan,
And every day dia tak ada kerja, dia duduk dekat dalam hutan. So apa dia buat, dia just go online, dia tunjuk yang ini tongkat Ali. Dia kawan-kawan, dalam masa 2 tahun dia berkongsi dengan saya, dia punya sale meningkat kepada 30,000 sebulan. Ini bukan macam kau tolong jangan pandang rendah 30,000 sebulan dalam masa 2 tahun mungkin lama lah kalau nak banding dengan kau. Tapi ini orang asli. Tak ada bijaksanaan menggunakan handphone, menggunakan komputer, baru dapat line, baru kenal bank, dan dalam masa 2 tahun dia menjual hasil-hasil daripada tengah-tengah hutan yang dia kutip sendiri, yang dia ambil sendiri, dan sale dia meningkat 30,000 sebulan, kawan-kawan. What an amazing inspirasi, asli yang sangat hebat dan luar biasa. Okay, Bibi Suryaya, saya nak join. Boleh pergi www.omarsterling.com sekarang dan just masukkan nama. InsyaAllah kita akan bantu anda untuk lanjut lepas ni. Fiz Bakar, challenge is an opportunity to improve myself, change the system. Oi! Add new knowledge and move to the next level. Huyo! Dia ni memang dah datang saya punya seminar. Thank you. Mahwa, Rainforest Paradise, Viral Branding and Mega Marketing. Nak info ni, boleh register www.omarsterling.com. Ada registration di situ, register, dan insyaAllah kita boleh bersama-sama. Esok saya ada online training, lusa saya ada full day of coaching, hari Selasa saya ada waktu pagi, insyaAllah maybe kita boleh connect. Dan maybe kita boleh sembang-sembang lanjut daripada apa yang kita sembang di sini, just untuk bantu anda insyaAllah. So guys, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak untuk waktu anda yang sangat precious. Anda diberi pilihan, boleh buat apa saja di rumah anda hari ini, tapi anda pilih untuk bersama saya, Omar Sterling. Saya sangat teruja ada anda bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di sesi kita bersama Institut Koperasi Malaysia seterusnya, insyaAllah. Demo Kemah, jom berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.